السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله في المقام كلا Siapa yang berkata-kata dengan COVID menyampaikan khutbah maka sia-sia ahli rumah. Sebab itu tidak sempurna rumahnya. Oleh itu dengarlah apabila yang ibadat kepada daripada khutbah yang makan sampai mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في تنزيله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan perkara itu kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula pada kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, anak-anak merupakan anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ianya merupakan saham yang akan membawa keuntungan di akhirat kelak jika mereka dididik dan dibentuk menjadi anak yang saleh. Anak-anak ini juga merupakan modal insan yang cukup berharga bagi pembangunan dan kepimpinan negara pada masa hadapan. Para ibu bapa tidak boleh mengharap dan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak hanyalah kepada pihak lain, kerana sekiranya mereka diabaikan daripada sudut pendidikan dan penjagaannya, tidak mustahil mereka akan menjadi anak yang derhaka, terbiar dan juga menjadi anak yang bermasalah, yang akhirnya ianya akan memberi kesan yang buruk kepada keluarga, masyarakat, malahan pada peringkat negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarannya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras,
yakni kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci bersih. Ibarat sehelai kain putih yang suci lagi bersih daripada sebarang kekotoran, sama ada pada zahirnya maupun pada batinnya. Maka menjadi tanggungjawab ibu bapa lah untuk mencorakkan diri mereka, sama ada untuk membentuknya menjadi insan yang saleh atau sebaliknya. Sekiranya kedua-dua ibu bapa dapat membentuk anaknya menjadi anak yang saleh, maka ketahuilah kedua-dua ibu bapa akan memperoleh pahala yang berterusan apabila mereka nanti telah meninggal dunia. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariahnya, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu dalam membina perilaku anak-anak, penjagaan anak ini hendaklah dimulakan sejak dalam kandungan lagi, dan diikuti pendidikan serta bimbingan dimulakan setelah anak itu lahir. Para ibu bapa perlu memelihara anak-anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan senantiasa mengambil berat tentang perkembangan pembesarannya. Apabila anak sudah mencapai umur 7 tahun, para ibu bapa hendaklah mendidik mereka dengan menyuruh mereka mendirikan salat bagi menanam keimanan, akidah dan akhlak di dalam diri mereka. Para ibu bapa juga perlu sentiasa memberikan tunjuk ajar serta contoh yang baik dalam membentuk kepribadian anak-anak ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud daripada Umar bin Shu'aib radhiyallahu anhu bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Seterusnya, apabila anak itu telah meningkat remaja, para ibu bapa hendaklah mendidik mereka dengan cara bersahabat dengan mereka, berkongsi pandangan dan memberikan tanggungjawab untuk mereka menguruskan kehidupan mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa berhubung dan menjelaskan kepada anak-anak berkenaan peraturan, batasan, sempadan, adab sopan dan tingkah laku yang baik, di samping sentiasa memberikan sokongan, galakan, perhatian, serta mempamerkan kasih sayang yang seimbang buat anak-anak. Ibu bapa juga perlu sentiasa memantau pergaulan anak-anak ini, terutama dengan rakan-rakannya, bagi memastikan mereka dapat berdamping dengan rakan-rakan yang boleh membawa mereka kepada kebaikan. Selain itu, ibu bapa perlu menggalakkan mereka melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang boleh membentuk kerohanian dan jati diri mereka, seperti salat berjemaah di masjid, melibatkan diri dalam kegiatan kesukarelawan,
kesukanan atau sebagainya. Ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak ini menghindarkan diri mereka daripada gejala yang tidak sehat, seperti pergaulan bebas, melepak, lomba haram, menghisap gam, menagih dadah dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-17 yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat untuk melakukannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya tanggungjawab para ibu bapa bukan hanya sekadar memastikan anak-anak itu hidup selesa pada masa yang akan datang, akan tetapi para ibu bapa juga perlu bertanggungjawab memastikan agar anak mereka mempunyai keimanan yang teguh dan jati diri yang kuat. Oleh itu, pendidikan agama amat penting untuk menyemai akhlak dan budi pekerti yang mulia ini. Kerana dengan pendidikan agama ini, nilai keimanan mereka akan sentiasa terpelihara dan akan membantu mereka mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam perbuatan yang tidak sehat ini. Tanpa pendidikan agama, anak-anak akan mudah terpengaruh dengan pelbagai pemikiran dan budaya yang tidak sehat, sehingga akan ada sebahagian daripada mereka sanggup menggadaikan kehidupan dengan melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan maruah keluarganya. Sebagai rumusan dan bagi mengakhiri khutbah pada minggu ini, member ingin mengingatkan para ibu bapa sekalian, biarlah mereka menangis atas ketegasan kita di dalam mendidik mereka, dan jangan kita menangis di kemudian hari akibat kerosakan akhlak mereka. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendidik dan memelihara anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Didik dan bimbinglah mereka dengan kehidupan beragama agar mereka dapat memberi manfaat kepada keluarganya, masyarakat dan juga negara. Ingatlah bahawa anugerah ini merupakan sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu wa taala yang akan dipersoalkan kepada kita di akhirat kelak nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-28 yang berbunyi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Maksudnya, dan ketahuilah bahawasanya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian daripada Allah, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد عليه وعلى وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف العباد وأسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان Badli Shah, wa wali ahdihi, duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibn Sultan Salahuddin, wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad, waj'al at-taqwa lahum khairaz zad. Innaka ra'ufur rahimun jawad, ya latifan bil ibad, ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.